أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin.
السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bertemu sekali lagi pada petang yang mulia ini dalam kita menyambung pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, semuanya dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam pelajaran semalam kita sudah mula membuka tirai mengenai bab yang kedua, rukun-rukun salat. Kita telah mengatakan rukun salat ada 13 perkara. Dalam 13 perkara tu, arti kata rukun mesti kita buat. Satu rukun tak buat, tak salah salat kita. Dan dalam mengatakan rukun salat itu 13 perkara, maka 5 darinya adalah rukun qauliyah, rukun perkataan, dibacanya takbiratul ihram, surah Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir, dan memberi salam yang pertama. Yang kedua itu sunat. Dan daripadanya juga 6 rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu rukun, mesti duduk, ya. Dan ada daripada rukun yang 13 tu ada satu rukun qalbiyah, rukun hati. Itu niat, ya, dia nak dalam hati. Dan ada lagi satu ialah rukun maknawi. Maknawi itu benda yang tak nampak tetapi dia adalah rukun, seperti tertib. Itu satu saja.
Tertib tu mengikut susunan pada kebanyakan rukun. Ya, kita dah mengatakan bahawa niat itu ada terletak di dalam hati. Jadi, yang kat lidah kita baca usalli, itu sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Baca, tak menyorosakkan kita ini sembahyang. Kalau baca, dapat pahala kerana dia sunat. Tak baca, kita takbir terus, kita niat dalam hati, sah salat kita. Dan waktu kita niat, kita dah sebut, ialah berserta dengan takbir. Daripada mula kita Allah, terus kita jatuh niat, dan kita selesaikan niat itu sebelum kita sampai bar. Jadi kalau orang yang agak lambat sikit nak masuk niat tu, Allah, dia panjang sikit. Dia boleh panjang, ada yang sampai 7 harakat, ada yang kata sampai 14 harakat. Tapi tengoklah, kalau boleh, jangan keterlaluan. Dan kita telah mengatakan, apa tu niat? Jadi niat itu, dia terbagi pada 3 peringkat. Kalau orang tu salat fardu, dia wajib mesti ada dalam niat 3 perkara. Pertama ialah qasad. Apa tu qasad? Tujuan dia. Apa tu? Usalli, aku salat. Itu dia punya. Maksudnya salat. Sebab kalau sekira ada orang berdiri, dia rokok, dia i'tidal, tapi bukan dia salat, dia exercise. Dia hanya bersenam. Itu tak adalah pahala. Nampak? Jadi dia maknanya membezakan antara perbuatan bersenam dengan perbuatan ibadat salat. Mestilah dia sebut qasad, tujuan dia, aku salat. Itu usalli. Dan keduanya, ta'arrud. Ta'arrud tu maknanya menyebutkan dia fardu. Kalau sekiranya dia tak sebut fardu, dia jadi sunat. Jadi kalau kita kata aku salat zuhur, salat zuhur, jadi dia jadi sunat zuhur. Dia mesti sebut fardu. Kalau semayang fardu, mesti sebut fardu. Tak banyak, cuma 5 saja, ya. 5 salat fardu saja. Jadi yang kedua ialah dia mesti wajib sebut fardu. Kalau sembahyang fardu lah ni. Dan yang ketiga, fardu tu ada 5, yang mana 1. Jadi dia kena ta'yin. Ta'yin tu menentukan mana 1. Iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, mana 1. Jadi itulah kita sebut kalau dia salat fardu, dia wajib mesti ada 3 perkara. Qasad, aku salat. Fardu, ta'arrud. Dan ta'yin, iaitu menentukan zuhur. Umpamanya lah. Itulah 3 perkara. Ada pun menyebutkan 4 rakaat, tunai, dan lillahi ta'ala, itu sunat. Kalau sunat, dia dapat sambungkan dengan sunat, dapat pahala lah. Ekstra. Kalau dia tak sambungkan dengan sunat tu, umpamanya dia punya nafas tak panjang. Nak masuk niat pun susah. Allah. Kenapa kau ni susah sangat? Aku nak salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana kalau macam ni awak ambil yang wajib sudah. Apa tu yang wajib? Aku salat fardu zuhur. Dah. Itu yang bagi orang yang susah nak masuk niat. Kalau dia boleh masuk niat, aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah, itu yang terpaling baik. Dan yang keduanya, kalau dia solat sunat yang ada waktu. Solat sunat yang ada waktu. Jadi kalau solat sunat ada waktu, dia hanya wajib dalam niat dia sebut 2 perkara. Dalam niat, wajib sebut 2 perkara. Qasad. Yang pertama qasad. Iaitu qasad tu tujuan dia. Apa kau nak buat ni? Aku nak solat. Dia jadi aku solat. Solat apa? Solat duha. Aku solat duha. Dah, itu je. Ustaz tak sebut sunat ke? Kalau sebut dapat pahala, tak sebut tak apa. Sebab diringankan sembahyang sunat tanpa disebut sunat. Kenapa diringankan? Tadi fardu kena sebut fardu. Sebabnya sembahyang sunat ni banyak. Jadi kalau kita memberat-beratkan, nanti orang malas terus tak sembahyang. Jadi ringankan. Jadi sembahyang sunat, sebut sunat boleh, tak sebut sunat pun boleh. Kalau sebut dapat pahala ekstra. Nampak? Jadi aku salat duha.
Aku solat witir. Dah. Selesai. Itu kalau sembahyang sunat yang ada waktu. Golongan yang ketiga ialah solat sunat tanpa waktu. Tak ada apa. Tak ada apa nak buat sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat apa? Tak ada saja aku nak sembahyang saja. Itu namanya sunat mutlak. Sunat yang semata-mata sunat. Semata-mata solat. Tanpa ada terikat dengan waktu. Jadi solat sunat mutlak ini cukup hanya kasat saja. Apa tu kasat? Allahu Akbar, aku solat. Dah. Solat apa? Tak ada, aku solat aja. Jadi ini namanya sunat mutlak. Tak payah nak sebut sunat, tak payah nak sebut mutlak, tak payah nak sebut 2 rakaat. Kalau sebut dapat pahala ekstra lagi. Itulah dia tuan-tuan. Jadi 3 peringkat niat. Solat fardu, solat sunat yang ada waktu, dan solat sunat yang tak ada waktu, yang dinamakan sunat mutlak. Baiklah, hari ini kita sampai di muka surat 379. Maka marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan juga para sahabatnya yang kita kasihi dan kita ridai, dan sekalian para alim-alim ulama kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian mereka para masyayikh, guru-guru kita yang telah menyampaikan agama kepada kita sampai hari ini, dan terutama tuan pengarang kita iaitu Al-Imam atau Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan menerima amalan mereka dan memberkati hidup mereka dan dijauhkan mereka dari sekalian perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah meninggikan darjat semua para guru-guru kita, para masyayikh kita, dan juga melimpahkan rahmat pada roh-roh mereka, dan semoga Allah kurniakan kita keberkahan ilmu mereka dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, di muka surat 379, faedah yang pertama. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bikum fid darani amin. Cara menentukan jenis salat sunat terbagi menjadi 3 bahagian. Jadi salat sunat ada 3 macam. Ya. Pertama, A, dengan lafaz yang sering dipakai dalam bahasa Arabnya, iaitu bimashtuhira bih, yang sering tu yang dah popular, yang sudah diketahui umum. Sebut saja dah orang tahu dia, dan diketahui oleh semua manusia, seperti duha, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tarawih. Dah. Jadi sembahyang tu tak payah nak didefinisikan lagi. Aku sembahyang sunat duha. Tak payah. Nak sebut boleh. Itu ekstra pahala lah. Tapi cukup dengan sebut aku sembahyang duha. Usalli duha atau usalli sunnat duha. Yang kedua, B, dengan idafah. Idafah tu pergabungan 2 lafaz jadi satu. Seperti Idul Fitri. Aku salat sunat Idul Fitri. Eid Fitri. Idul Fitri jadi satu kalimah. Idul Adha. Ya, Eid sama Adha. Eid tu mana hari raya lah. Adha tu korban. Hari raya korban. Idul Fitri hari raya Fitri. Fitri tu kesucian selepas daripada berpuasa. Dan begitu juga kita sembahyang sunat khusuful qamar, iaitu gerhana bulan. Khusuful syams, gerhana matahari. Sebab gerhana ni ada 2. Satu matahari, satu bulan. Kalau sebut sembahyang sunat gerhana, gerhana yang apa? Matahari ke bulan? Jadi dia kena sebutkan gerhana matahari atau gerhana bulan.
Macam tu juga kalau kita semayang. Aku semayang sunat Aid. Aid tu hari raya. Hari raya apa? Hari Fitri atau hari raya Adha. Ya. Yang ketiga, dengan menyebutkan qabliyah atau ba'diyah. Jadi ini untuk sembahyang sunat rawatib namanya. Sunat yang mengiringi solat fardu. Dia ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Qabliyah itu makna sebelum, ba'diyah makna sesudah. Jadi kata Tuan Pengarang kita, dan solat sunat rawatib yang memiliki solat sunat rawatib tu yang mengiringi solat fardu, ya. Yang memiliki solat sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu solat fardu zuhur, maghrib dan isyak. Ini 3 solat. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isyak dan ba'diyah isyak. Maksudnya sebelum, sesudah, sebelum. Cuma maghrib jarang orang solat qabliyah. Tapi dia sebenarnya sunat yang kuat, ya, yang banyak riwayat hadisnya. Tapi amalan orang kuranglah. Ya, itu kebiasaan kita. Dan lain halnya dengan salat fardu subuh dan fardu asar. Kerana mereka memiliki hanya satu sunat saja. Sunat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah asar. Lepas subuh, tak ada sembahyang sunat. Lepas asar, tak ada sembahyang sunat. Ya? Jadi, itulah dia sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah dan yang qabliyah sahaja. Jadi kita dah faham, sembahyang sunat tu ada 3 kategori. Sembahyang sunat yang sudah popular dengan nama dia. Sekali sebut dah faham. Duha, tarawih, witir umpama. Ada sembahyang sunat yang disebut 2 kalimah menjadi 1. Idul Fitri, Idul Adha. Kena sebut dua-dua tu. Idul Fitri, Idul Adha. Dan ada yang di mana dia itu qabliyah dan ba'diyah. Jadi kena sebut qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau kita salat sunat zuhur qabliyah, aku sembahyang sunat zuhur qabliyah, kena sebut qabliyah. Kenapa? Sebab dia kena ada ta'yin. Ta'yin tu menetapkan. Kalau kita kata aku sembahyang sunat zuhur, sembahyang sunat zuhur yang mana satu? Qabliyah ke ba'diyah? Yang sebelum ke atau yang sesudah? Tak disebut. Tak sebut, tak sah dia punya niat dia. Macam tu juga yang maghrib dan juga yang isyak. Aku sembahyang sunat maghrib ba'diyah, kena sebut ba'diyah. Kalau tak sebut, tak tahu mana satu, yang ba'diyah ke yang qabliyah. Tak sah dia punya niat dia. Niat tak sah salat dia. Jadi untuk sembahyang sunat yang ada waktu qabliyah dan ba'diyah, wajib ditekankan yang qabliyah atau yang ba'diyah. Kena sebutkan dia. Jadi kalau kita kata sembahyang sunat tu, kalau kita kata sembahyang sunat, ausalli, aku sembahyang sunat zuhur. Itu sembahyang sunat zuhur betul lah. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat zuhur, dia ada 2, qabliyah ba'diyah. Kena sebut qabliyah atau ba'diyah. Takyinkan dia. Itulah dia tuan-tuan, ya. Tapi kalau sembahyang sunat tu yang tidak ada ba'diyah, seperti sunat subuh dan sunat asar. Sunat subuh dia tak ada ba'diyah, dia qabliyah saja, sebelum subuh saja. Dan begitu juga asar, dia ada sebelum asar saja. Selepas asar tak ada sembahyang sunat. Jadi kalau orang tu dia sembahyang sunat, aku sembahyang sunat subuh. Kenapa tak sebut qabliyah? Tak payah sebut. Mana ada ba'diyah. Jadi tak payah sebut pun dah faham dah. Nampak? Jadi macam tu juga aku sembahyang sunat asar. Tak sebut qabliyah. Tak payah sebut. Nak sebut pun boleh. Tapi tak sebut pun tak apa. Sebab memang asar hanya qabliyah. Ba'diyah tak ada. Selepas sembahyang asar, selepas sembahyang fardu asar, tak ada sembahyang sunat ba'diyah asar. Jadi macam tu tuan-tuan, ya. Jadi kita dah jelas, ya. Jadi kalau sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni, kalau 3 waktu ni zuhur, maghrib, isyak, mesti wajib sebutkan qabliyah atau ba'diyah. Tak sebut, tak sah dia punya niat. Niat tak sah, salat dia tidak sah. Baik, kita berpindah pula ke muka surat 380.
Iaitu faedah yang kedua. Beberapa salat sunat yang memiliki waktu yang khusus atau sebab yang khusus. Akan tetapi dari segi tingkatan niat, salat tersebut termasuk dalam golongan salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Jadi ada sembahyang sunat, dia ada waktu yang khusus dan ada yang sebab yang khusus. Tapi walaupun ada waktu khusus dan sebab khusus, tapi termasuk dalam lingkungan solat sunat mutlak. Mutlak itu apa? Semata-mata sunat. Tak terikat. Dia ada waktu tapi tak terikat dengan waktu yang seperti mana yang dikehendaki. Pertama, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Bila kita buat? Bila masuk masjid lah. Pagi ke, tengah hari ke, malam ke. Boleh solat sunat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid termasuk dalam hukum sunat mutlak dan dia juga ada waktu, ada sebab. Ada sebab lah. Sebabnya ialah apabila dia masuk masjid. Itu sebabnya. Dan yang kedua, solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Solat sunat wudu bila dia sudah ambil wudu. Jadi lepas dia ambil wudu, ada sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu boleh buat bila lepas ambil wudu pada pagi hari, petang, tengah hari, malam. Solat sunat wudu. Nah, solat sunat wudu ini dia termasuk sunat mutlak. Walaupun dia punya sebabnya khusus, sebab ialah sebab dia ambil wudu, tapi dia boleh dilakukan bila-bila masa. Dan yang ketiga, solat sunat istikharah. Istikharah tu makna dia minta petunjuk. Dia nak buka bisnes, ataupun nak pindah rumah, ataupun nak buat satu kerja yang berat, yang besar, nak pergi meminang anak orang, atau nak terima pinangan. Jadi dia sembahyang istikharah. Sembahyang sunat istikharah, dia boleh buat pada pagi, malam, tengah hari. Cuma nanti kita akan sebut dah salat-salat sunat yang tak boleh pada waktu haram. Itu nanti kita sampai babnya nanti. Dan yang keempat, salat sunat ihram. Ihram ni makna orang nak jatuh niat haji atau umrah. Itu namanya ihram. Jadi kalau dia pergi haji, pergi umrah, maka dia nak pakai ihram dan nak jatuh niat, dia pakailah ihram. Nah, kemudian dia sebelum nak jatuh niat, dia sembahyang sunat, namanya sunat ihram. Itu boleh dilakukan waktu pagi, tengah hari, malam. Tapi sebabnya kerana dia nak jatuh niat umrah atau haji. Yang kelima, solat sunat tawaf. Sunat tawaf ialah sunat yang dikerjakan selepas tawaf Baitullah. Jadi dia boleh buat pada pagi, tengah hari, petang, malam, tak ada waktunya. Mana bila-bila masa. Itu sunat tawaf. Yang keenam, salat sunat zawal. Tatkala azan zuhur. Ini sembahyang sunat ni jarang-jarang kita dengar. Ada setengah kitab tak sebut pun. Tapi kitab kita ada sebut sunat zawal. Zawal tu apa dia? Zawal tu ialah maknanya bila matahari atas kepala, dia tergelincir sikit saja ke sebelah barat. Dengan tergelincir dia, maka azan lah zuhur, masuk waktu zuhur. Itu tergelincirnya matahari, itu nama zawal. Dari segi bahasa Arab, zawal ialah tergelincir. Itu dari segi bahasa Arab. Jadi maknanya tergelincir. Kenapa Ustaz namanya macam tu? Kerana dia sikit saja. Itu orang tergelincir, terpelecot sikit saja. Tergelincir. Jadi sikit saja. Matahari belok ke ataupun condong ke sebelah barat, keluar sikit bayang-bayang kita, dah masuk waktu zuhur. Jadi azan zuhur. Lepas azan zuhur, kita sembahyang sunat zawal. Lepas tu sembahyang sunat qabliyah zuhur. Wah, Ustaz banyaknya. Siapa nak buat lah. Ini bukan kita kata mesti. Ini sunat lah sunat. Sunat buat dapat pahala.
Jadi siapa yang nak buat sunat zawal buat, tapi jarang orang buat. Sebab orang sudah terbiasa lepas azan zuhur sembahyang sunat qabliyah zuhur. Itu yang biasanya. Tapi tak apa, memang ada ya. Dalam buku kita pun ada sebut juga ya. Yang ketujuh, solat sunat ketika akan bermusafir. Itu sunat safar. Ya, kita nak belayar, ke mana-mana lah nak belayar. Keluar negeri, sembayanglah sunat safar 2 rakaat sebelum kita keluar rumah. Itu namanya sunat safar. Kita nak belayar waktu pagi, tengah hari, malam ya. Cuma ada waktunya dia tak boleh buat. Itu namanya waktu haram yang akan nanti kita bicarakan kemudian. Dan yang ke-8, solat sunat datang dari musafir. Kita balik, dah balik pada belayar. Sampai ke rumah, kita sembahyang sunat pulang dari safar 2 rakaat. Ini sunat, ini Nabi buat. Jadi kita pun buatlah. Kalau sekiranya dapat buat, itu lebih baik ya. Itu sembahyang sunat pulang dari safar. Yang ke-9, solat sunat awabin. Awabin ialah sembahyang sunat yang dikerjakan lepas sembahyang sunat maghrib. Jadi kalau orang sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang sunat maghrib ba'diyah, dia ada lagi sembahyang namanya sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Itu ada namanya awabin hafzul iman, awabin istikharah, dan awabin mutlak. Itu demi nama-nama dia lah. InsyaAllah sampai babnya kita akan cerita lagi ya. Dan yang ke-10, salat sunat hajat. Sunat hajat tu boleh buat pagi, petang, malam. Cuma ada waktunya dia tak boleh buat. Itu kita akan sebut dalam waktu haram. Habis Ustaz, selain pada 10 ni ada lagi ya. Cuma tuan pengarang kita ringkaskan 10. Seperti sembahyang sunat taubat. Sunat taubat pun tak ada waktu. Pagi, petang, malam. Cuma dia ada waktu yang tak boleh. Dan sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih itu memang dipesan oleh Nabi kita SAW. Nabi pesan pada pakcik dia, Sayyidina Abbas, buatlah sembahyang sunat tasbih. Kerana banyak sekali kebaikannya. Segala apa kebaikan yang kamu nak, semuanya ada dalam sembahyang sunat tasbih. Kita kena amalkan. Ini memang Nabi pesan. Kalau dapat 1 hari sekali, tak dapat seminggu sekali, tak dapat sebulan sekali, tak dapat setahun sekali, tak dapat biarlah seumur hidup sekali. Oh, macam tu sekali. Nabi pesan. Itulah sembahyang sunat tasbih. Jadi sembahyang sunat tasbih ni 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dia tuan ya. Bila-bila masa boleh buat. Waktu tahajud, waktu siang hari, waktu malam ya. Cuma ada waktu yang dia tak boleh buat. Itu namanya waktu haram. Akan nanti kita sebutkan pada babnya. Maka dalam 10 jenis solat sunat di atas, dan termasuk juga yang kita sebut taubat, tasbih dan sebagainya, di atas tatkala niat hanya wajib bermaksud. Maknanya hanya wajib kita qasad saja. Bermaksud tu mana qasad? Apa tu qasad? Qasad aku solat. Itu je. Sembahyang sunat mutlak kita dah sebutkan tadi. Sembahyang sunat mutlak, aku solat. Dah sah. Habis Ustaz tak sebut tahiyatul masjid. Habis Ustaz tak kita sebut wudu. Tak sebut istikharah. Kalau sebut, dapat ekstra pahala. Tak sebut pun, memang dah dapat dah. Itulah dia tuan-tuan ya. Dia termasuk sembahyang sunat mutlak. Cukup memadai dengan dia niat aku solat. Tapi kalau disebut lebih baiklah, aku solat sunat tawaf, aku solat sunat ihram, macam tu. Ya. Dan boleh digabung dengan solat fardu atau solat sunat yang lain. Boleh digabungkan. Umpamanya kita sembahyang sunat, kita ambil wudu, masuk masjid. Kemudian kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dan solat sunat wudu. Ustaz, dua solat kita niat sekali? Ya. Boleh kita niat. Saya sembahyang sunat mutlak yang di mana disebutkan tadi, boleh digabungkan dengan sembahyang sunat mutlak yang lain, atau digabungkan dengan sembahyang sunat yang ada waktu, atau digabungkan dengan solat fardu sekalipun. Seumpama
Kita masuk masjid, kita nak sembahyang sunat zuhur qabliyah. Aku sembahyang sunat zuhur qabliyah dan tahiyatul masjid dan sunat wudu. 3 niat, ya boleh. Jadi qabliyah dia solat sunat yang ada waktu. Ya, solat waktu dia kuat yang ada waktu. Tapi tahiyatul masjid dia sunat mutlak dan wudu dia sunat mutlak. Jadi 2 solat sunat mutlak boleh gabung dengan kita solat sunat qabliyah. Dan begitu juga solat fardu. Kita masuk masjid, dah pula qamat. Imam pun solat. Jadi kita niat Allah Akbar, aku sembahyang fardu zuhur ikut imam dan sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu. Boleh ke? Boleh. Inilah tuan pengarang kita nak sebutkan sini. Ya. Jadi dan boleh digabung dengan solat fardu atau solat sunat yang lain. Meskipun tatkala solat fardu tidak niat menggabungkan solat-solat sunat tersebut, tetapi perkataan dan itu kita gantikan dengan tetapi mendapatkan pahala solat sunat tersebut. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli. Jadi Imam Ramli memfatwakan kalau kita masuk masjid, kita ada ambil wudu, kemudian masuk masjid, imam pun berdiri salat fardu zuhur umpama. Allah Akbar, aku salat fardu zuhur ikut imam. Kita dapat pahala fardu zuhur dan dapat pahala tahiyatul masjid pasal kita baru masuk masjid. Memang dalam masuk masjid tu kita disuruh sunat tahiyatul masjid, tapi tak sempat pasal kita dah nak salat fardu. Tapi dapat pahala. Dan kerana kita baru tadi ambil wudu, patut kita sunat wudu. Tapi tak sempatlah pasal imam dah mula takbir. Dan kita dapat pahala juga salat sunat wudu. Walaupun dua salat ini, tahiyatul masjid dan wudu, kita tidak niatkan dia. Cuma kita niat, aku salat fardu zuhur. Tapi kerana keadaan kita ni, baru masuk masjid, memang kita suruh tahiyatul masjid. Baru wudu, memang disuruh sunat wudu. Jadi kita automatik dapat. Kata Imam Ramli. Imam Ramli ni ulama besar Mesir, tuan-tuan. Tidak ada ulama Mesir yang hebat pada zaman dia, melainkan adalah daripada murid-muridnya, Imam Ramli. Imam Ramli juga dia digelarkan Syafi'i Saghir. Syafi'i yang kecil. Macam Imam Syafi'i lah. Hebat dia. Itu tuan. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, tidak mendapatkan pahala salat sunat kecuali jika niat salat sunat tersebut bersamaan dengan niat salat fardu. Imam Ibn Hajar kata, kau tak niat, kau tak dapat pahala. Aku salat fardu zuhur, tak niat sunat tahiyatul masjid, tak niat sunat wudu, tak dapat. Jadi kena niat. Kalau tak niat, tak dapat. Jadi itu pendapat Imam Ibn Hajar. Sebab dia pun bersandar pada hadis Nabi. Setiap amalan bergantung pada niat. Kalau dia niat, dia dapat. Tak dapat, tak niat, tak dapat. Contohnya, jika seorang berwuduk kemudian masuk ke dalam masjid dan langsung menunaikan salat fardu zuhur, maka menurut pendapat Imam Ramli, dia mendapatkan pahala salat sunat wudu dan juga sunat tahiyatul masjid, walaupun dia tidak niat untuk keduanya tatkala niat salat fardu zuhur. Allah Akbar, aku salat fardu zuhur. Tak niat tahiyatul masjid, tak niat seru, dapat. Don't worry. Itu kata Imam Ramli. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dia tidak mendapatkan pahala salat sunat wudu dan tahiyatul masjid kecuali jika dia niat salat sunat tersebut bersamaan dengan niat salat fardu zuhur. Kalau dia niat dapat, tak niat tak dapat. Selesai kita faedah yang kedua. Masuk kita faedah yang ketiga. Lafaz niat salat fardu 5 waktu. Semalam kita dah kata, yang wajib, yang rukun, niat dalam hati. Melafazkan niat usalli fardu zuhri, hukumnya sunat. Jadi kita nak buat melafazkan boleh. Itu baguslah, dapat pahala sunat. Sebab dia mengingatkan kita. Jadi bila kita kata usalli fardu zuhri, dalam hati kita ingat, aku salat fardu zuhur. Dia ingatkan kita. Kalau kita
tak lafazkan niat, kita sampai ke tempat saf imam, kita Allahu Akbar. Nak niat apa fardu asar, zuhur, asar. Kan dia keliru pasal dia tak bersiap sedia. Dia tak, orang kata tak siapkan diri dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i, untuk membantu supaya ingatkan dia apa yang dia nak niat, dia bacalah usalli fardhu zuhri, aku salat fardhu zuhur. Kemudian 4 takbir, 4 rakaat, tunai kerana Allah. Ini lafaz sunat subuh. Lafaz niat salat fardu subuh, ya. Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblah, adaan makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi aku niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, adaan tu mana tunai lah, masih dalam waktu, sebagai imam atau sebagai makmum semata-mata kerana Allah. Jadi yang dia punya wajib ni yang mana? Dia wajib dia, aku salat fardu subuh. Itu yang wajib. Aku salat fardu subuh. Dia kata qasad, ta'arud, ta'yin. Itu 3 perkara itu. Sembahyang fardu kita dah sebut, wajib 3 perkara. Habis ustaz ni dia sebut ni, menghadap kiblat 2 rakaat, kerana Allah, sebagai imam atau sebagai makmum. Sebagai imam atau makmum ni, dia wajib niat, tetapi tak wajib dalam takbiratul ihram, melainkan sembahyang Jumaat sahaja. Ya, melainkan solat Jumaat saja. Jadi tutup pintu. Arif, tutup pintu. Jadi kalau sekiranya kita tutup pintu, kalau sekiranya kita ucap aku salat fardu subuh, usalli fardu subuh, dah sah. Tapi sunatlah disebut mustaqbilal qiblah, ya, rakataini adaan. Kalau dia jadi imaman atau makmuman, ya, lillahi ta'ala. Tapi kalau dia jadi imam atau makmum, dia wajib niat, tapi tak mesti niat dalam takbiratul ihram. Tak sempatlah ustaz nak niat, panjang sangat. Dia boleh niat nanti lepas takbiratul ihram, dia pun niat aku jadi imam ataupun aku jadi makmum umpamanya. Boleh, boleh. Itu nanti dalam bab sembahyang jemaah kita akan sebut. Cuma kalau sembahyang Jumaat, dia mesti sebut dalam masa takbiratul ihram, aku salat fardu Jumaat imaman, atau menjadi imam atau menjadi makmum. Itu wajib. Kalau sembahyang Jumaat. Baik. Yang kedua, lafaz niat salat fardu. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblah, adaan. Ini samalah juga tadi, ya. Aku niat salat fardu zuhur. Perkataan niat tu nak sebut tak ustaz? Nak sebut, boleh. Tak sebut tak apa. Ya, sebab semua bacaan tu adalah merupakan niat. Itu ada namanya niat, ya. Aku salat fardu zuhur, dah. Tapi tambahan 4 rakaat menghadap kiblat, 4 rakaat menghadap kiblat, adaan itu tunai, sebagai imam atau makmum, ya, semata-mata kerana Allah. Ini tambahan sunat. Cuma niat imam atau makmum tu wajib, tapi tak wajib dalam takbiratul ihram. Lepas dia kemudian boleh lah. Yang ketiga, lafaz niat salat asar. Salli fardal asri 4 rakaatin. Tapi biasa kita tak sebut mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah tu mana menghadap kiblat, ya. Sebut boleh, tak sebut tak apa, ya. Cuma setengah kitab dia sebutlah macam kitab kita ni. Ini siapa yang nak baca dalam bahasa Arab, dia boleh ikutlah apa yang disebut dalam kitab kita. Dan begitulah sembahyang lafaz niat salat fardu maghrib dan lafaz niat salat fardu isya. Nah, masuk kita pada muka surat 382. Masalah-masalah yang berhubungan dengan niat salat. Pertama, salat adaan, iaitu salat yang dilakukan dalam waktu.
Itu sunat solat adaan. Tunai lah kita kata ya. Dalam bahasa kita Melayu tunai. Solat qadaan, iaitu solat yang dilakukan di luar waktu. Ya. Adaan tunai. Qadaan iaitu yang membayar hutang kita kata. Yang di luar waktu. Itulah dia tuan-tuan ni. Beza adaan dengan qadaan. Ini nak sebut ke tak sebut Ustaz? Jawapannya ini sunat kita sebut. Kalau tak sebut sah sembahyang kita, ya. Tapi sunatlah kita sebut, ya. Jadi kalau kita sembahyang dalam waktu, adaan tunai. Kalau kita dah habis waktu baru kita salat, atau kita salat qada-qada yang lama, maka kita sebutkan qadaan, iaitu sebagai bayar hutang. Ya. Tapi dari segi bahasa, adaan dan qadaan maknanya sama. Kita kata menunaikan. Adaan tu menunaikan. Qadaan pun menunaikan. Dari segi bahasa, cuma sudah jadi istilah kegunaan. Adaan untuk dalam waktu, qadaan untuk yang di luar waktu. Baik. Tidak boleh bagi seseorang untuk niat adaan jika salat yang akan dilakukan telah keluar waktunya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang zuhur, dah habis waktu, dah masuk asar, tak boleh kita sebut adaan. Waktu mengelirukan. Adaan tu maknanya dalam waktu. Dan kalau sekiranya kita sudah di luar waktu, kalau kita dalam waktu, kita sembahyang zuhur dalam waktu. Tapi kita niatkan qadaan. Qadaan tu maknanya bayar hutang yang di luar waktu. Padahal kita masih dalam waktu. Tak boleh kita buat macam tu. Ya, tak boleh kita seorang niat adaan kalau dia sudah sembahyang di luar waktu, ataupun dia melakukan aku salat sunat qadaan padahal dalam waktu. Itulah. Kecuali pada dua masalah, maka hukumnya boleh. Dua masalah. Apa dia? Masalah pertama, jika terdapat uzur. Uzur tu maknanya perkara yang dia keliru. Jika dia mengira bahawa waktu solat telah habis, maka dia niat qada. Kemudian ternyata bahawa waktu masih lagi ada. Dia solat subuh. Ya. Dia tengok jam, alamak, dah matahari terbit lah, dah 7:30 lah. Habis sembahyang subuh, Allah ke sembahyang fardu subuh qadaan. Tapi tiba-tiba tengok sekali jam yang lain pula. Ini baru pukul 6:30. Alamak, jam ni cepat 1 jam lah. Habis aku dah niat qada tadi. Tak apa, sah. Dimaafkan. Itu uzur lah. Uzur. Keliru dia. Atau sebaliknya pula. Dia tengok jam baru 6:30. Masih subuh lagi, ada lagi ni. Allah Akbar, aku sembahyang fardu subuh adaan. Tapi ternyata tengok jam, 7:30 lah, ini jam ni lambat 1 jam. Aku sembahyang dah luar waktu, tapi aku niat adaan. Tak apa, itu uzur. Itu tuan-tuan ya. Itu uzur tu dimaafkanlah. B. Ni B ni maknanya boleh kita guna adaan dan qadaan pada waktu yang menyalahi. Dibolehkan atas dasar tadi keliru, uzur. Yang ini pula, jika niat pada lafaz adaan atau qadaan sesuai maknanya dari segi bahasa. Ni orang pandai bahasa lah. Maksudnya, dalam hati dia sudah bersetuju mengatakan adaan dan qadaan, dua perkataan ni maknanya sama. Memang betul, dalam bahasa Arab maknanya sama. Tunai. Qada pun tunai dan adaan pun tunai. Dua-dua maknanya tunai. Cuma istilah orang gunakan dibezakan. Itu yang kita dah sebut tadi. Jadi kalau ada orang kata aku sembahyang fardu subuh qadaan, padahal dalam waktu masih ada, tapi dia kata kenapa kau kata qada? Yalah, makna qada tu tunai. Tunai itu dalam waktu pun boleh pakai. Macam tu. Jadi kalau dia menggunakan perkataan ada atau qada tu dengan beretikad, dengan berkepercayaan, dengan dia confirm itu makna sama saja, okey, tak apa, boleh.
Itu yang tuan pengarang kita yang sebut. Tuan pengarang kita ni pun dia pun ambil daripada kitab-kitab bahasa Arab yang disebutkan sini. Nama kitab tu Tuhfatul Muhtaj. Ya. Tuhfatul Muhtaj ni kitab besar ni tuan-tuan ya. Itu dalam bahasa Arabnya adalah. Kita pun tak perlu baca bahasa Arab lah ya. Sebab dia pun tak ada terjemahan. Cuma kita yang tahu bahasa Arab, kita tahulah. Baik, di muka surat 383. Yang kedua, ini beberapa masalah dalam bab niat ni ya. Menyebutkan hari. Menyebutkan hari. Apa ni? Dalam niat dia, aku salat fardu zuhur hari Isnin. Nak sebut hari ke? Tak disuruh. Tapi ini ada pula, ada orang nak tambah. Boleh tak Ustaz? Saya kata aku salat fardu zuhur. Hari ni hari apa? Rabu. Hari Rabu. Jadi dalam masalah ini, tatkala niat salat hukumnya adalah tidak sunnah menurut pendapat yang kuat mazhab Syafi'i. Tak sunat. Tak disuruh apa macam tu. Sebut nama hari tak sebut. Tak payah. Sedangkan menurut Imam Qulyubi, seorang ulama besar juga ni, hukumnya sunat. Dapat pahala. Mana sunat dibuat, tak boleh tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat dapat pahala lah. Itu dia tuan-tuan ya. Nombor 3, di muka surat 383. Jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan jumlah rakaat. Kita ni tengah pening kepala. Jadi kita sebut silap. Aku salat fardu zuhur 3 rakaat. 3 rakaat? Alamak, aku dah niat 3 pula. Aku salat fardu zuhur 5 rakaat. Kenapa aku cakap 5? Dia tengah pening. Tengah pening. Pada salat zuhur, maka perincian hukumnya, jika disengaja dan mengetahui hukumnya, dia tahu ini salah tapi dia sengaja, maka hukum salatnya menjadi batal. Tak sah. Sebab dia permain-mainkan. Dia tahu dah zuhur 4 rakaat, tapi dia buat main 3 rakaat lah, 5 rakaat. Kau nak main-main dengan siapa? Ni dengan Allah Ta'ala kau mengadakan apa main-main. Tak sah sembahyang kau. Macam tu. Tetapi jika tidak sengaja, tak sengaja, macam tadilah kita kata, dia lupa ke atau dia pening kepala dia, maka hukumnya adalah tidak sah menurut pendapat Imam Ramli. Tapi menurut pendapat Imam Ibn Hajar, hukum sah. Ada 2 pendapat beza lah. Ada kata sah, ada kata tidak sah. Jadi kalau kita sebutkan 4 rakaat. Alah Ustaz, tak payah sebut 4 rakaat. Boleh. Saya dah sebut tadi. Menyebut 4 rakaat tunai kerana Allah tu sunat. Yalah bagus kalau sebut. Tapi kalau tak sebut, tak menjadi masalah. Sah kita punya solat kita ya. Yang keempat, tidak sah niat solat jika hanya dengan melafazkan sedang hati dalam keadaan lalai. Jadi kalau sekira dia usalli fardu zuhri 4 rakaatin imaman atau makmuman ataupun adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dalam hati niat, tak niat, tak sah. Yang dikira ialah dalam hati, bukan kat lidah. Kalau dia tak baca usalli Allahu Akbar, dalam hati aku salat fardu zuhur tunai, atau aku salat fardu zuhur, sah dia punya salat dia. Jadi yang diambil kira ialah yang dalam hati. Yang kat lidah sunat. Tapi kalau sunat tak disertakan dengan hati, tak pakai juga ya. Jadi kadang-kadang kita ni orang yang nak banyak salat ya, sunat duha, sunat witir, sunat tarawih, sunat tasbih. Habis saya tak faham lah bahasa Arab ni. Usalli, sunat zuhri, sunat tak faham. Yang nak baca usalli tu kat lidah tu sunat. Yang pentingnya dalam hati kau tu, aku sembahyang sunat zuhur qabliyah umpamanya. Dalam hati tu yang penting tu. Itulah tuan-tuan ya. Yang kelima, jika ragu setelah salam dari salat, apakah telah niat salat atau tidak, maka tidak sah salatnya. Dia ragu setelah salam. Assalamualaikum. Aku tadi salat ni ada niat ke tak ada niat ni? Dia dah keliru dah. Dah lupa dah dia. Kalaulah dia keliru dan dia lupa, dia ragu-ragu, 50-50, ada yes ada no, maka salat dia tidak sah.
Kenapa Ustaz? Sebab hukum asal dia tak niat. Sebab niat tu something new yang baru dia bawa datang. Aku solat fardu zuhur. Jadi hukum asal dia belum niat. Jadi kalau dia ragu-ragu, maknanya dia tak jatuh niat, maka sembahyang dia tak sah. Tapi lepas dia dah ragu-ragu tu, terfikir balik, aku ada niat lah. Maka itu sudah kira sah. Cuma ini sebagai panduan saya kepada anda pula. Kita solat ini bukan benda yang baru. Alhamdulillah. Mungkin daripada kita baligh, ataupun yang baru pun nak solat pun dah beberapa tahun. Ini rutin kita. Kita niat, kita baca Fatihah, kita rokok, kita i'tidal ke sujud. Tapi kadang-kala syaitan permainkan kita. Tengah-tengah salat, dah masuk rakaat ketiga, dah masuk rakaat keempat. Aku tadi ada niat ke tak ada niat? Tanya diri kita balik. Tiap-tiap hari kau sembahyang ada niat tak? Ada. Sudah, niat. Memang ada dah. Ini kadang-kadang kita terlupa. Bukan terlupa apa. Terlupa apa yang kita dah buat. Bukan tak buat, tapi terlupa apa kita dah buat ke belum. Terlupa. Macam tu juga kita dah sampai tahiyat akhir. Aku tadi rakaat pertama ada baca Fatihah tak? Tiap hari kau sembahyang tak baca Fatihah? Baca. Agar baca sudah. Makna dia kira rutin. Kau baca, jadi memang kau baca. Sudah. Ini maknanya was-was syaitan. Jadi ini satu panduan saya pada anda lah. Kalau memang dah setiap hari kita salat, ada Fatihah, ada rokok, ada i'tidal. Tapi bila datang 2-3 rakaat lepas tu, atau lepas sembahyang, aku tadi ada rokok tak? Apa kau nak tanya? Benda ni kau buat bukan satu hari. Tiap-tiap hari kau dah buat sembahyang macam ni. Takkan baru kau tanya kau buat rokok ke tidak? Maaf tuan-tuan ya. Itulah dia tuan-tuan ya. Tapi kalau betul-betul ada was-was macam kita dah sebut tadi, niat ke tak niat, memang tak sah lah tu ya. Kalau ada was-was macam tu. Yang keenam, ringkasan hukum ibadat dari segi wajib niat fardu atau tidak wajib niat fardu. Ni tentang kita nak jatuh niat fardu. Tadi kita dah sebut kalau sembahyang fardu zuhur kita wajib sebut fardu. Tapi dalam bab ibadat yang lain pula macam mana? Jadi di sini disebutkan di muka surat 384. Disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Hal ini menurut kesepakatan seluruh ulama pada ibadat zakat. Jadi kalau kita keluar zakat, kita wajib niat ini fardu zakat aku. Aku keluarkan fardu zakat aku atas hartaku ini. Jadi zakat harta sebagainya. Jadi kena sebut fardu. Sebab zakat dari segi bahasa iaitu menyucikan. Jadi kalau kita sebut fardu saja dia nama fardu, barulah jadi zakat yang wajib dalam perintah Allah. Tapi kalau kita sebut zakat saja dia jadi sedekah biasa. Itu tuan-tuan ya. Dan yang kedua, tidak syarat niat fardu pada kesepakatan ulama iaitu ibadat haji dan umrah. Jadi bila kita niat, aku niat haji. Nak tak kita sebut, aku niat fardu haji. Tak payah. Tak syarat pun. Dia tak disuruh pun. Begitu juga kita niat umrah, aku niat umrah. Nak sebut tak aku niat fardu umrah? Tak payah. Cukup saja. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak pergi haji, tak pergi umrah kerana kita pun belum tahu lagi macam mana keadaan COVID ni. Jadi apatah lagi kalau orang yang dah meninggal, kita bolehlah buatkan mereka haji dan boleh juga kita buatkan mereka umrah. Ustaz, kita tak boleh pergi macam mana? Ada kita punya pekerja-pekerja ustaz-ustaz kita yang ada bertugas dengan kita di Tanah Suci. Mereka pun mengharapkan kalau ada siapa yang nak buatkan upah haji ataupun upah umrah. Ya, kita dah tak boleh lagi umrah ni. Kita punya mak pun dah tua ataupun dah meninggal. Boleh kita buat upah umrah ya. Itu siapa yang ada channel TM Fauzi Telegram, itu saya ada masukkan kalau siapa nak buat upah umrah untuk orang yang dah meninggal ataupun orang yang sakit yang tak ada kemampuan untuk datang pergi Mekah lagi. Sekarang ni nak pergi Mekah pun kalau sakit kronik-kronik ni memang dia tak benarkan sebab musim COVID ni kan ya. Dan dia punya upahnya pun tak berat lah ya. Cuma $150 sahaja. Kita nak pergi naik kapal terbang pergi balik saja dah ribu-ribu.
Ini $150 sahaja. Murahnya Ustaz. Orang sanalah. Sebab dia bukan naik kapal terbang. Dia cuma pergi Masjidil Haram saja, ya. Itu tuan-tuan, ya. Dan C, disyaratkan niat fardu tatkala akan niat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, iaitu ibadat salat. Sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu mesti ada niat fardu. Pada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Aku salat fardu zuhur umpamanya. D, tidak disyaratkan niat fardu tatkala niat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, iaitu ibadat puasa. Ibadat puasa kita tak wajib niat. Aku niat fardu puasa, tak payah. Ya, cuba aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Jadi tak payah sebut fardu puasa. Dan yang akhir sekali, jika niat fardu maka ibadahnya menjadi tidak sah. Apa dia? Tayamum. Tayamum tu bukan fardu. Tayamum tu hanya untuk mengharuskan aku solat. Berbeza dengan wudu. Jadi wudu ni tak sebut fardu pun tak apa. Tapi kalau kita sebut fardu pada tayamum, maka tak sah pula. Sebab tayamum dia bukan fardu, tapi dia sebagai mengharuskan aku solat. Itu kita dah belajar dalam bab tayamum, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sampai kita di muka surat 385, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Kita berhenti sampai situ saja. Saya ucapkan banyak-banyak jutaan terima kasih, jazakumullah khair, mereka yang telah menderma untuk mangsa gempa bumi dan juga banjir yang berlaku di negara Indonesia dan juga banjir yang berlaku di negara Malaysia, ya. Semoga Allah menggandakan pahala anda, dan juga mereka yang memberikan bantuan kepada meneruskan pembangunan madrasah dan juga masjid, dan juga untuk fakir, orang kata fakir miskin, anak yatim. Semoga semua amal ibadat anda sekalian diterima oleh Allah. Baiklah tuan-tuan, mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada arwah yang baru meninggal dunia semalam, iaitulah almarhumah Rubiah binti Muhammad Ali, dan juga sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati iaitu Saudah binti Haji Manjur sahib Marika, dan semoga mari kita baca Fatihah, semoga Allah taala berikan keringanan kepada Abdul Latif bin Harun bin Abi Mahmud dan Haji Muhammad Marikan bin Yaqub. Kalau Allah nak ambil mereka pun ambillah dalam husnul khatimah. Dan semoga Allah Ta'ala juga dengan berkat Fatihah menyembuhkan semua kita yang sakit, yang ada memohon minta doa, maupun daripada kita, keluarga dan sahabat anda kita semua. Semoga dengan berkat Fatihah Allah kabulkan semua hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, siapa ada lapang malam ini Rabu ada pengajian di Masjid An-Nur Merseling di jam 9 malam, pengajian kita ahli kaum. Mari sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد
نور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.